Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Liridwan ta'ala la bahri syafa'ati nabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali kiram ashabihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila anbiya'i wal mursalin wa ila malaikatil muqarrabin ila sultan awliya qutbi rabbani wa ghasis samadani Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu, jami habaib, jami rijal ghaib, jami awliyakat, jami ustadzuna, masyaykhina, musannifuna, abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asazina, masyaykhina wa muallimina wa azwajina wa auladina wa zuriyatina wa ikhwanina al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa huquq alaina ajma'in. La Sultan Mahmud Al-Ghanawi la ana wa antum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adli rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adli fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adli khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adli ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adli kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adli karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adli hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adli qadaril amtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adli waraqil ashjar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adli ramlil kifar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adli umumi wassimar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه أشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا
سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين وشفيع المظلمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل البيت أئمة الماضين والمشائخ المتقدمين والشهداء والصالحين وآل طاعتك أجمعين من آل السماوات وآل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala bagi kita hidup lagi pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bagi kita sihat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan solat fardu subuh berjemaah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi kita peluang untuk pagi-pagi lagi kita dijemput, diundang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bertasbih, bertahmid, bertahlil, dapat berselawat kepada junjungan mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semua ketaatan-ketaatan, ibadat-ibadat yang kita lakukan, semuanya ini adalah izin dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berkati kehidupan kita, khususnya untuk hari ini dan seterusnya sampai kita mati nanti, supaya sentiasa didorong oleh Allah taala, ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk kita mentaatinya, untuk kita bersyukur kepadanya, dan untuk kita mengingati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah. Ya, aku, kata Rasulullah, merupakan penghulu, ya, anak Adam pada hari kiamat. Aku merupakan penghulu anak Adam pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, Imam Tirmizi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala fakhra wa biyadi liwa'ul hamdi wala fakhra. Aku, kata Rasulullah, merupakan penghulu anak Adam pada hari kiamat, dan tidaklah aku berbangga diri, dan di tanganku ada bendera, bendera liwa'ul hamdi, makna bendera kepujian, dan tiadalah aku berbangga dengannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia bersabda sedemikian kerana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakannya dengan kelebihan tersebut. Ya, memang Allah sudah muliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kedudukan yang sangat istimewa. Semulia-mulia makhluk, semulia-mulia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semulia-mulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memuliakan Rasulullah itu bukan ketika Rasulullah lahir. Allah memuliakan Rasulullah itu bukan sahaja ketika Rasulullah diturunkan wahyu, bukan, tapi Allah telah memuliakan
baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum lagi Allah menjadikan sesuatu apapun di alam ini. Ya, belum lagi Allah menjadikan sesuatu apapun di alam ini, Allah dah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Allah mencipta alam ini, Allah perkenalkan kepada alam ini tentang kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk mencintai, memuliakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita boleh lihat bagaimana batu-batu, pohon-pohon, binatang-binatang akan mensaksikan Rasulullah dan akan berkata kepada Rasulullah dan akan mentaati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian kerana Allah telah memuliakannya dengan kelebihan tersebut. Bahkan untuk membicarakan nikmat Allah, untuk mengkhabarkan kepada umatnya agar benar-benar beriman dengannya. Rasulullah beritahu ni bukan Rasulullah nak ego, nak bangga-bangga, tak. Kan? Rasulullah nak beritahu kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nak beritahu ini adalah nikmat yang Allah kurniakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah beritahu kepada kita, kepada umat ni, supaya kita benar-benar beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita benar-benar merasakan, ya Allah, untungnya kita menjadi umat baginda. Sangat bertuah kita menjadi umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan untuk bermegah-megah. Sebab itulah dalam sabda ini Rasulullah, perkataan Rasulullah itu diikuti dengan kata-kata aku tidak berbangga. Rasulullah anna sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala fahra wa biyadi liwaul hamdi wala fahra, kata Rasulullah. Aku merupakan penghulu anak Adam pada hari kiamat, tidaklah aku membanggakan diri, dan di tanganku ada bendera kepujian dan tidaklah aku berbangga dengannya. Bukan, tapi inilah yang ditentukan. Ini bermaksud kelebihan dan darjat tersebut adalah kurniaan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah aku mencapainya diri dan kekuatanku itu, Rasulullah, maka itu semuanya bukan, itu semuanya adalah pemberian daripada Allah taala. Sebab itu mula-mula tadi kita dah sentuh, alhamdulillah, kita bersyukur Allah bagi kita hidup. Allah bagi kita hidup ni, kan? Kita jangan, kita lupa kadang-kadang, kita bangun tidur saja je, kan? Kita tak tahu tu Allah bagi kita ni. Sihat ni Allah bagi, bukan vaksin bagi kita sihat ni, kan? Bukan SOP ni yang bagi kita sihat, Allah. Kita kena rasakan betul, ya Allah, Allah bagi aku sihat, kan? Ni kita dapat solat ke masjid berjemaah, ni Allah yang bagi. Ramai orang tak dapat solat masjid, macam-macam alasan, dengan malah SOP lah, dengan apa tu, hujan lah, dengan itulah, inilah, macam-macam alasan dia tak dapat. Kita Allah Subhanahu Wa Taala bagi, alhamdulillah. Kita kena ingat, semua yang kita lakukan, ketaatan semua tu, itu adalah kurniaan, pemberian Allah kepada kita. Syukur, moga-moga ditambah lagi nikmat kurniaan. Biar kita ni jadi orang yang memakmurkan masjid sampai kita mati. Biar kita ni menjadi orang yang solat berjemaah khususnya subuh sampai kita meninggal. Kalau kita lihat bagaimana sirah Rasulullah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda solat akhir Rasulullah berjemaah solat subuh. Solat subuh, kan? Tapi itulah dah sogi solat tu dah kena dibawa oleh sahabat, dipapah oleh sahabat dah. Dipapah. Kita macam tu, insya-Allah, kan? Bila Allah beri kita pertolongan, bantuan, kita dapat memakmurkan masjid. Sebab orang yang memakmurkan masjid ni, itu tanda orang beriman. Tanda orang beriman, tanda orang soleh. Dia suka memakmurkan masjid. Makmurkan masjid ni apa? Solat lah. Solat 5 waktu, menghadiri ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, kan? Ini masuk dalam orang yang memakmurkan masjid. Moga-moga Allah beri kita, Allah bantu kita sampai kita mati, ya. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis ini tadi, dua hadis ini,
Rasulullah menceritakan kedudukannya di akhirat nanti. Kalau di dunia ni kita maklum Rasulullah yang paling mulia. Di akhirat pun Rasulullah beritahu dialah yang paling mulia. Dialah penghulu bagi seluruh anak Adam. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Kan diampunkan di antara lagi kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau keistimewaan Rasulullah ni, diampunkan segala kesalahannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan salah dan silap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lalu, yang akan datang. Yang lalu, yang akan datang. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Fatah tu kan ayat 2. Ya. Liyaghfira laqallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Ya, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan salah silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian. Masya-Allah. Ya. Sebab tu Syekh Izzuddin Ibnu Abdul Salam rahimallahu taala mengatakan, di antara keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memberitahu tentang keampunannya bagi segala bagaimana ialah Allah memberitahu tentang keampunannya, keampunan Allah bagi segala kesalahan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tahu kepada Rasulullah ni yang kesalahannya diampunkan, yang lalu, yang akan datang. Dan kurniaan ini kita mesti ingat, kurniaan yang Allah kurniakan kepada Rasulullah ni tidak dianugerahkan kepada nabi-nabi yang lain, rasul-rasul lain, tak. Ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu terus kepada Rasulullah yang dosa-dosanya diampunkan kini, dulu dan selamanya. Ya. Oleh kerana itu, atas sebab itulah nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam berada di dalam ketakutan dan kebimbangan bila tu pada hari kiamat, sehingga mereka berkata nafsi-nafsi, diriku sendiri. Bila tu ketika umat manusia memohon syafaat daripada mereka. Kan kita belajar bagaimana Rasulullah beritahu umat nanti pergi jumpa Nabi Nabi Adam, pergi jumpa Nabi Nuh, pergi jumpa Nabi Ibrahim, pergi jumpa Nabi Musa kat akhirat besok. Bila dah lama sangat di mahsyar, tak selesai-selesai macam mana ni, hisap pun tak lagi, apa lama sangat ni. Kopi tiam tak ada, goreng pisang tak ada kan. Kalau ada goreng pisang ke kopi tiam ke kan, boleh juga ngeting kopi. Tak ada ni, lama ni, tak ada tempat rehat. Macam mana ni, tak selesai ni kan. Seksa ni. Tu umat ni pergi jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh cakap, aku tak berani, nafsi diri aku sendiri pun belum tentu selamat. Kau pergi jumpa Nabi Ibrahim lah, macam tu. Jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun cakap, aku tak berani, aku pun belum tahu lagi ni. Macam tu. Kau jumpa Nabi Musa kan. Pergilah umat dia jumpa Nabi Musa. Nabi Musa cakap pun macam tu. Nafsi cakap, aku pun tak tahu aku lepas tak hari. Kamu jumpalah Nabi Isa. Nabi Isa pun tak sanggup. Nabi Isa cakap, pergi jumpa Rasulullah. Jumpa Nabi. Ya. Ini menunjukkan mereka, nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, tidak mengetahui sama ada kesalahan mereka diampunkan oleh Allah ataupun tidak. Dia tak tahu. Padahal mereka tu maksum kan. Tapi kerana bimbangnya kepada Allah, takutnya kepada Allah SWT sampai macam tu. Manakala baginda Nabi kita Muhammad SAW tak. Bila umat dia pergi kepada baginda berkata, analah. Ya, hari ni hari aku. Aku akan syafaat kamu. Aku akan tolong kamu. Aku akan bantu kamu. Rasulullah. Baik. Sebab tu Imam Ibn Qasir berkata dalam menafsirkan ayat ini, kan, lam yusyarikahu fiha ghairuhu. Ia tidak dikongsi bersama oleh nabi-nabi yang lain. Ya, ia tidak dikongsi bersama dengan nabi-nabi yang lain.
Khusus Allah beritahu, Allah ampunkan dosa Rasulullah yang dulu, yang akan datang. Ini untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah menunjukkan keistimewaannya, keutamaannya Rasulullah dibandingkan dengan nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Ada satu hadis daripada Abu Ya'la, daripada Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi, cakap daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melebihkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas penduduk langit dan segala nabi. Mereka bertanya, apakah kelebihannya atas penduduk langit? Apa kelebihan Rasulullah di atas penduduk langit? Orang tanya pada Sayyidina Ibnu Abbas, ya. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk langit dengan firman yang bermaksud, dan jika ada sesiapa yang berkata, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah, maka yang demikian itu kami akan balas dengan azab neraka jahanam. Ya, ada orang yang mengatakan sesungguhnya aku adalah Tuhan selain daripada Allah. Siapa yang mengaku jadi Tuhan ni? Namrud, Firaun, kan? Ada beberapa lagi manusia, kan, yang mengaku menjadi Tuhan. Allah cakap apa? Maka yang berkata demikian, kami akan balas dengan azab neraka jahanam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad dengan satu jalan kemenangan yang jelas, nyata. Kemenangan yang dengan sebab Allah mengampunkan salah silapmu. Kemenangan dia apa? Allah ampunkan salah silap Rasulullah yang lalu dan yang terkemudian. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menulis baginya suatu penglepasan. Kata ulama. Ini ayat ni menunjukkan Allah telah memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas, hanya diampunkan daripada dosa dan salah. Lalu mereka bertanya lagi kepada Sayyidina Ibnu Abbas lagi, apakah kelebihan atas para nabi yang lain? Kelebihan Rasulullah ni, kan? Maka dia berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan kami telah mengutuskan kami tidak mengutuskan seseorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Rasul-rasul ni diutuskan, kami tidak mengutuskan seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya. Allah berfirman kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, ya, melainkan untuk umat seluruhnya. Ya, maknanya nabi-nabi ni untuk bangsa-bangsa dia saja, untuk kaum dia saja. Tapi Rasulullah ni untuk seluruh umat, untuk orang Arab dan Ajam. Ajam ni selain daripada Arab lah. Kita orang Melayu, kan, orang India, kan, orang Cina, orang Jepun, orang Eropah, orang apalah, kan, selain daripada Arab dipanggil Ajam, kan. Jadi Rasulullah diutuskan untuk semua. Satu, kalau kita pergi haji, mesti haji, kan. Moga-moga insya-Allah tahun depan ni boleh pergi haji dah, kan. Moga insya-Allah, kan, dipermudahkan oleh Allah Taala. Kan macam-macam manusia ni. Ya, saya pada haji tahun bila tu, kan, ya, pergi istimak para ulama dunia di Mekah pada itu, yang dibuat oleh Imam Habib Abdul Qadir Jailani, ya, pergi, kan, masya-Allah, macam-macam ulama. Ialah daripada seluruh dunia. Ulama orang Arab ni satu hal lah, para keturunan Rasulullah sallallahu ni yang besar-besar ni, hebat-hebat ni, jumpakan. Kemudian daripada Afrika, kan, daripada sebelah Eropah, daripada Turki, daripada India, daripada Jepun, daripada kita ni tanah Melayu di Malaysia apa semua, kan, dengar. Masya-Allah. Masa tu orang daripada Afrika, ulama daripada Afrika, kita duduk belah, dia cakap daripada mana, dia tanya dia. Dia cakap kita daripada Malaysia.
Dia tanya apa masa tu? Dia cakap, kenal Asy'ari, Ustaz Asy'ari kata masa tu. Buya Asy'ari Muhammad tu. Dia kenal. Kan ulama tu kan. Kita je orang biasa ni tak kenal. Kan? Ulama. Jangan kalau kita juga kalau daripada Malaysia ni, kalau kita tanya kalau daripada mana? Daripada Johor. Ta'rif Habib Ali Jafar Idrus kata dia. Habib Ali Jafar Idrus Batu Pahat. Tu ulama betul. Kenal gitu. Kan. Baik. Bermacam-macam kaum kan kalau orang pergi haji tu, kita tengok macam-macam. Orang Mongolia dia pakai topi kan, pakai cap tu kan. Mongolia tu kan dia kan ada pakai topi dia dalam musim haji tu. Ya, ada cap dia dipakai tu. Lain. Ya, macam-macam kan. Jadi Rasulullah ni diutuskan untuk semua kaum. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ibnu Abbas, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi Muhammad melainkan untuk umat seluruhnya. Maka Rasulullah diutuskan kepada golongan manusia dan jin. Manusia dan jin. Golongan manusia dan jin. Baik, di antara keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan oleh Allah, iaitu kita lihat tentang ketiak Rasulullah. Sampai macam tu sekali. Ya, jangan kita tak kenal Nabi kita ni. Baik. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mempunyai bulu pada ketiaknya. Ketiak Rasulullah tu kata ulama tidak ada bulu. Imam Al-Qurtubi menyatakan ketiak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelihatan putih dan tidak berubah-ubah warnanya. Ketiak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu putih dan tidak berubah-ubah warnanya kan. Sahabat-sahabat kadang-kadang melihat ketiak Rasulullah itu bila ketika Rasulullah berdoa. Rasulullah ni berdoa, kata dia kadang-kadang sampai nampak putih ketiak dia tengok. Minta dia angkat tangan, tunggu. Tuan-tuan lihat kalau sekarang ni ulama yang terkenal kan, Habib Omar bin Muhammad bin Hafiz, tuan tengok dalam Google dalam internet tu kan. Habib Omar bin Hafiz. Dia pada Yaman tu lihat. Dia ni dikatakan ulama yang mengatakan beliau ni Syekh Abdul Qadir Jailani zaman kita ni. Kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Bakal ketua Menteri Melaka kau kenal? Kan? Syekh Abdul Qadir Jailani tak kenal. Kan? Syekh Abdul Qadir Jailani tu kan. Syekh Abdul Qadir dia katakan ulama katakan pangkat dia Sultan Aulia. Maknanya ketua bagi nabi bagi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman dia. Ada yang mengatakan sepanjang zaman, ada yang mengatakan zaman dia. Dan ulama mengatakan Abi Umar ni, sebagian ulama mengatakan Syekh Abdul Qadir zaman kita ni, dia menghidupkan agama. Tuan-tuan tahu, banyak sekarang contoh khusus di Malaysia ni, belum cerita kat seluruh dunia. Madrasah-madrasah yang naik, yang dia buat madrasah apa semua, kebanyakan itu anak murid Abi Umar. Anak murid Habib Umar kan. Kalau di sini ada dekat Parit Bakar ni ada Ustaz Fauzan, ya, Imam Masjid apa tu, Masjid Subang kan, Ustaz Fauzan tu anak murid Habib Umar. Lepas tu ada mana lagi kat di Muar ni, okey, naik dekat apa tu di sebelah Tangkap. Di sebelah Tangkap tu dekat Sagil ada Ustaz Taufik, itu anak murid Habib Umar, ya. Kemudian ada lagi naik kat kampung apa tu, sawah tempat Ustaz Halim kan, yang tahfiz dekat Parit Sawah ya kat atas sana kan, dekat tu anak murid Habib Umar kan. Kemudian ya, setelah kat Batu Pahat ramailah. Ini kat kawasan dekat-dekat kita je. Seluruh Malaysia, daripada Perlis, Kelantan, Selangor, ramai anak murid beliau yang buka madrasah. Ini kat Malaysia, tuan-tuan belum pergi kat Indonesia. Kat Singapura, dekat Afrika kan, dekat Jepun, dekat Amerika kan, dekat masya-Allah. Tu dia cakap Muhyiddin, Syekh Abdul Qadir Jailani tu dipanggilkan Muhyiddin. Muhyiddin apa? Yang menghidupkan agama. Dan tuan-tuan lihat kalau Habib Umar sekarang ni
Manusia yang ke berapa yang paling berpengaruh di dunia? Yang ke bawah daripada 10 tak salah. Yang paling berpengaruh di dunia. Kan? Habib Umar kan. Dia berdoa nak tengok Jabril, dia kata beliau tu dah wali besar, ulama besar. Doanya, masya Allah, dia punya angkat tangan dia macam tu sungguh. Tadi dia berdoa. Tuan-tuan lihat. Nak ceritanya dia bebas dia ikut sendiri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allah. Sungguh betul. Tak macam kita kan berdoa kan, tak lain. Yang sungguh sikit kalau tahlil ke tengok nasi arak kambing, itu. Amin. Amin. Kalau dia tengok mi siam kat bawah je. Amin. Amin. Macam tu kan. Nak gitu kadang kita kan. Cara angkat tangan pun dah tengok kita ni bukan bersungguh. Dalam meminta kepada Allah Subhanahu, tak sungguh. Cara kita angkat tangan. Kan nak orang sungguh tak sungguh kan lain. Tuan-tuan tengok Habib Umar, pergi nanti balik nanti tengok dalam YouTube ke apa, lihat Habib Umar, lihat dia berdoa. Allah, ya Allah, ya Allah, sungguh betul. Pada wali besar tu. Kita kuali-kuali ni, periuk-periuk ni doa. Kan? Imam pula baca doa, yang makmum lagi lah pula. Yang tangan letak atas telur. Amin. Kan? Yang itu macam-macam kan. Aduh, baik. Baginda Nabi SAW ni dikatakan ketiak baginda itu kelihatan putih dan tidak berubah-ubah warnanya. Ketiak kita ni kan biasa kan berubah-ubah warna dia. Kan? Pagi lain, lepas mandi lain. Nanti tengah hari dah lain sikit. Petang lagi dah pula. Balik daripada kebun kan lain tu warna dia. Memancau cahaya. Kan? Rasulullah tak, dia tak berubah. Dia tak. Dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Anas, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi istiqa'i, nampak? Hatta yura bayadul ibtih. Ya, apa dia? Bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas, mengangkat tangannya semasa solat istisqa. Apa solat istisqa? Solat minta hujan. Solat minta hujan. Kan? Sehingga kelihatan ketiak baginda yang putih. Dia punya angkat tangan tu tu. Padahal Nabi, doa Nabi tu kan memang diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi Rasulullah nak tunjuk kepada kita, buat sesuatu tu mesti bersungguh-sungguh. Rasulullah tu kan doa dia kan mustajab. Tapi dia ajar kita, dia angkat tangan dia tu, diangkat sampai nampak ketiak ni. Kesungguhan dia beribadat kepada Allah, kesungguhannya mengharap kepada Allah Ta'ala, supaya kita macam tu. Diikutkan. Ya. Itu kata Syekh Jamal Ad-Din dalam kitab dia, sesungguhnya ketiak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang putih itu merupakan keistimewaan baginda. Ini satu keistimewaan bagi baginda. Ya. Baik. Di antara keistimewaan baginda satu lagi, kan, pada malam Isra dan Mi'raj, Buraq dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpelana dan berkekang. Berpelana dan berkekang untuk Rasulullah. Kalau nabi-nabi yang lain, dia naik Buraq juga. Macam Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal. Daripada Palestin tu dekat dia, daripada tempat dia kat Palestin tu kat Siti Hajar, Siti Sarah, kan. Dia nak pergi melawat isteri dia, anak dia di Mekah, Siti Hajar, tu naik Buraq. Dia naik Buraq. Kan. Tapi Buraq untuk Rasulullah lain. Dia datang, Rasulullah tu siap dengan berpelana. Pelana tahu kan tempat dia tu kan, tempat duduk tu kan. Kan. Dengan berkekang dia. Ada kekang dia tempat nak kontrol dia. Ini Buraq ni. Sesungguhnya Rasulullah SAW berjalan dengan menaiki Buraq tu daripada mana? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan naik ke atas yang tinggi dengannya. Ya, Rasulullah disambut oleh para nabi alaihi salatu wassalam. Kan kita lihat Buraq datang bawa Rasulullah tu, kan diberitahu Buraq tu Buraq yang istimewa. Kan apabila Sayyidina Jibril disuruh mengambil Buraq di dalam syurga, Buraq ni duduk kat dalam syurga. Sayyidina Jibril pergi melihat, tengok banyak Buraq, ada 40,000 ekor. Buraq. Kan. Nanti
Lalu Sayyidina Jibril lihat mana burak yang nak lihat. Dia lihat burak dalam tu semua bergembira. Nampak gembira burak kan. Dia burak ni macam kuda. Tapi dia ada sayap. Kan? Dia ada sayap. Sayyidina Jibril ni dia lihat ada satu ekor burak yang dia tak happy macam kawan-kawan dia lah. Sedih nampak kan. Dan termenung je senyap kan. Lalu Sayyidina Jibril pergi kat dia. Dia tanya, mengapa kau ni tak gembira macam kawan-kawan yang lain? Dia cakap, wahai Tuan, dia cakap, saya ni sejak mendengar nama Nabi Muhammad, sejak dengar tentang dia, Allah beritahu dulu, saya rindu kat dia. Rindu kat Rasulullah, rindu kat Nabi Muhammad. Kan nak sangat berjumpa dengan dia, rindu pada dia macam tu. Oh macam tu je. Jom ikut aku. Tu burak tu lah. Di sini nak tunjukkan kepada kita, rindu, cinta, sayang ni akan bertemu dengan orang yang kita cintai, orang yang kita rindui. Dan kita akan bersama dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita rindui. Burak tu, dia cinta pada Rasulullah, rindu, dia bersama dengan Rasulullah. Macam pohon tamar yang menangis tu, kan, yang dalam Masjid Nabawi tu, yang cerita pokok kurma yang dah mati dah tu, tempat Rasulullah biasa duduk dekat dia ketika Rasulullah berkhutbah apa semua kan. Bila dah buat mimbar dekat saja, tak jauh mimbar tu dengan tempat dia tu, dengan pokok tu kan, dia menangis pokok tu. Bila Rasulullah naik ke mimbar tu kali pertama nak berkhutbah apa semua, dengar tangisan. Sahabat-sahabat pun dengar, daripada mana dia nangis ni? Lihat-lihat daripada batang pohon ni, pokok tu. Rasulullah turun, Rasulullah usap dia. Dia cakap kenapa? Rasulullah tanya dia cakap dia rindu pada Rasulullah. Dia sebab Rasulullah dah berpisah jauh dengan dia. Jauh kan, jauh sangat. Dia rasa rindu je. Dia ingat dia sayang Rasulullah. Lebih kurang Rasulullah beritahu kepada dia, Rasulullah cakap macam ni, engkau nak tak aku tanamkan semula, minta dengan Allah, kau hidup semula. Ataupun kan, aku minta dengan Allah SWT supaya kamu dihidupkan dalam syurga nanti. Hidup dalam syurga. Oh, dia cakap dalam syurga lah ya Rasulullah. Dalam syurga, dia dalam syurga. Nanti kita boleh jumpa dalam syurga nanti dia. Kerana rindunya kepada Rasulullah tu macam tu. Pokok boleh masuk syurga, burak boleh datang kepada Rasulullah. Rindu ya. Satu pentingnya kita merindui, mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam Mi'raj tu kita maklum baginda disambut oleh para nabi alaihi salatu wasallam. Kan hebat tak hebat, malam tu lah perarakan yang paling hebat sekali di alam maya ni sebelum daripada kiamat. Sebelum daripada kiamat, kalau orang tanya perarakan yang paling hebat ni apa? Bukan perarakan USA, China, hari kemerdekaan mereka kan, tunjuk segala kekuatan mereka. Tak. Perarakan yang paling hebat sekali, yang menakjubkan seluruh alam ini sebelum kiamat ni, itulah perarakan malam Isra' Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia punya dengan nabi-nabi dan rasul alaihi salatu dengan dah 124,000 orang. Kan? Nabi ada 124,000 orang, rasul ada 313 orang, itu paling kurang pendapat ulama, kan? Ya, yang menyambut kedatangan Rasulullah ni. Kan? Malaikatnya belum cerita lagi. Malaikat semua ni, seluruh alam ni. Dia cakap malaikat ni buat persiapan dengan persiapan yang sangat luar biasa. Perhiasan yang sangat luar biasa. Meraihkan Rasulullah ni, iring Rasulullah. Mana nak naik ke langit tu. Masya-Allah. Itu perarakan yang paling hebat ya. Nabi-nabi ni bila Rasulullah datang ni sambut Rasulullah. Orang dah datang, orang semua tunggu kan. Sambut Rasulullah sallam apa semua, jumpa kan. Pelik kita dengar kan Nabi dah mati gitu kan. Apa pun jadi susahnya. Allah nak hidupkan kan. Nabi mana wafat. Nabi ni dalam kubur mereka hidup. Nanti ada masa kita belajar tengok hadis-hadis cerita tentang para nabi, para rasul ni dalam kubur mereka solat. Mereka hidup dalam kubur macam hidup kat dunia ni kan. Bertubuh, berjasad macam kita kan. Nabi-nabi alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi memberi kemuliaan kepada Rasulullah.
Dan Rasulullah jadi imam solat bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi dan para malaikat. Yang solat pada ketika itu sebelum Rasulullah naik tu, nabi-nabi alaihi wassalam dan malaikat-malaikat. Imam dia Rasulullah. Imam dia. Tuan-tuan kan pernah pergi Masjid Al-Aqsa, tengok kawasan dia. Luas Masjid Al-Aqsa tu berapa puluh ekar. Masjid itu, kawasan itu berapa puluh. Ya. Baik. Itu di antara keistimewaan Rasulullah. Kita lihat sedikit keistimewaan orang yang buat maulid. Saya masih lagi nak camping supaya masing-masing buat maulid Nabi kat rumah masing-masing. Buatlah. Kita ni dah akhir zaman tuan-tuan. Akhir zaman kita. Kita nak selamatkan orang lain tu, kita penting kita nak selamatkan anak cucu kita, ahli keluarga kita lah. Ambil berat tentang ahli keluarga kita, biar kita dan ahli keluarga kita selamat. Kita dah ada di fitnah akhir zaman. Kita dah masuk episod fitnah akhir zaman. Tanda-tanda kedatangan Imam Mahdi Dajjal tu dah banyak sangat dah. Dah hampir sangat. Jadi kita kena jaga-jaga. Bukan kalau Syekh Abu Zaki tu lama terkenal, dia betul-betul dia cakap ini bukan waktu kita main-main lagi lah. Ini waktu kita bersungguh-sungguh buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Ya, ini waktu-waktu kegelapan. Waktu-waktu kegelapan sekarang. Ya, kita jangan sibuk dengan SOP COVID. Kita lupa SOP kita sebagai hamba kepada Allah Ta'ala yang kita ni dah nak mati. Nak mati. Kita ni nak mati. COVID lah dia punya pasal kita ni masing-masing ni nak mati ni. Apa persiapan kita? Kita nak tinggalkan anak-anak kita ni macam mana ni? Anak keadaan sekarang. Okey, di antaranya sebab tu pentingnya buat maulid. Lihat lagi satu, kan. Kata Imam Ma'ruf Al-Qarhi, ulama al-sufi yang terkenal, siapa yang menyediakan kerana membaca kisah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan serta mengumpulkan ia akan saudara-saudara. Ya, kita kumpulkan saudara-saudara kita, anak beranak kita je lah sekarang. Ya. Dan memasang ia akan pelita, pasang lampu. Kan? Pasang lampu warna-warni tu, lampu kelip-kelap tu kat rumah tu, beli berapa ringgit sangat. Kan? Mengapa buat macam tu? Ni nak tunjukkan gembira, macam kau kerja kahwin. Kerja kahwin kan, kita ke pasang lampu kelip-kelip tu, pasang tu suruh light dekat apa tu pelamin tu. Apa hal? Gembira. Ni nak buat maulid ni macam ni ulama ajar kita. Okey, apa kata dia? Ya, kita kumpulkan saudara-saudara kita, kan? Sediakan makanan, ya, memasang ia akan pelita, kita lampulah. Dan memakai ia dengan pakaian yang baru, tahu tak? Pakai baju baru. Ya tu. So anak-anak kita pakai tanjak. Lagi kan pakai yang baru. Jangan buat majlis maulid walaupun dekat rumah kita tapi pakai baju pagoda. Pakai kain pelekat yang dah koyak-koyak dah, bukan macam tu. Faham tak? Kita tak faham ini majlis Rasulullah. Jangan bila kita buat kat rumah lebih kurang je. Pakai baju BM bagi dulu tu, t-shirt. Bukan. Ni saya nak ajar, nak beritahu bagaimana kita nak meraihkan maulid Nabi ni. Dia satu majlis yang sangat istimewa. Kalau kat rumah kita, sama-sama kita pun kita buat betul-betul. Baik. Apa kata dia sekali lagi? Ya. Siapa yang menyediakan kerana membaca kisah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan serta mengumpulkan ia akan saudara-saudara dan memasang ia akan pelita dan memakai ia dengan pakaian baru yang molek, kata dia. Yang cantiklah, yang cantik kan. Serta memakai ia akan bau-bauan. Pakailah wangi, jangan baju je baru tapi badan busuk. Pakai wangian. Beli minyak wangi yang mahal-mahal tu, gaharu tu, kan, atau bakar gaharu tu, bakar. Kan, kita dah tak ada kat masjid apa semua kan, orang tak bakar. Sunat bakar gaharu tu. Wangian tu. Kan dulu kat masjid kat Muar tu kan ada macam kuali kat depan tu. Kat tengah tu ada kuali. Kalau masjid Sultan Abu Bakar masih ada lagi. Kan kat Johor. Masjid kat seberang pun ada tempat. Kan ada taruh macam kuali tu tahu. Itu bukan untuk buat dodol.
Jadi pergi tafakur tengok apa. Wih, ada kuali buat dodol punya dalam masjid. Bukan, itu untuk bakar gaharu. Orang sekarang dia tak tahu, tak buat. Tuan-tuan kan pernah pergi Mekah, Madinah kan pernah kan? Lihat ada orang bakar gaharu, dia letak dalam tu syaitan, dia bawa, dia letak. Kalau dekat ada raudah, dekat makam Rasulullah tu, setiap hari ada dibawa kan. Macam tu. Kita jangan, tu belajar dengan Ustaz Imran nampak dah macam bomoh lah. Ada pula masjid ni asap-asap kan. Asap kepala otak kau. Kan? Itu maka gaharu sunnah. Sunnah kan. Maka itu tu maka dia bakar harum kan. Kan? Ini sunat. Disukai oleh Allah, disukai oleh Rasul, disukai oleh malaikat. Dia cakap kita ni dah pakai baju baru tu, pakai wangi-wangian pula kata dia. Kalau orang perempuan kan tak apa kat rumah pakailah wangian. Mengapa buat tu semua? Kata imam ni, kerana membesarkan, bagi diperanakkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita buat semua ni, kita kumpulkan anak beranak kita buat jamuan, masak sedap-sedap sikit, nasi arak kambing terbenam kan. Kita pasang lampu-lampu ni biar terang kan. Kita pakai pakaian yang cantik-cantik, kita buat wangi-wangian, lansir apa semua tukar, kapet bentang baru punya macam tu. Biar dia wangi. Mengapa kita buat ini? Kerana membesarkan barang yang diperanakkan akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita. Orang ni apa dapat? Dikumpulkan akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat setepuak yang pertama daripada segala nabi-nabi. Nampak tu? Ke akhirat besok berkumpul dengan nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Dan adalah ia pada a'la illiyin, iaitu pada setinggi-tinggi daripada syurga yang tinggi. So ya, kelebihannya buat maulid ni. Jadi tuan-tuan, buat maulid kat rumah. Kan, buat maulid kat rumah semestinya. Jangan tak ada alasan nak naik SOP kat masjid tak boleh buat maulid apa semua. Kat rumah boleh. Kau buatlah anak beranak kau. Tapi buat dia ni gereng. Buat yang istimewa tu tadi. Dengan pakaian kita, kalau boleh tempah pakaian yang baiknya untuk nak buat maulid. Macam kita kerja kahwin kan ada apa tu dipakai pakaian kerja kahwin je tu. Orang panggil apa tu? Tema dia tu kan. Cik ahli keluarga kerja kahwin warna purple semua. Nyampak aku kan. Ini buat untuk Maulud Nabi. Maulud Nabi keluarga Haji Dol. Tahun 1443 kan. Kita buat biar gempak. Tak ramai anak kita, anak beranak kita dan 20 orang anak cucu kita. Okey lah. Tapi buat dia biar gerak. Pasang lampu, buat spotlight tu. Kan. Seronok kan. Dan ganjaran dia apa? Nanti kat akhirat besok kita akan bersama dengan para nabi, para rasul alaihi wasallam. Mengapa dia dapat sama Nabi? Sebab dia menunjukkan dia cinta, dia kasih kepada Rasulullah. Nanti ada hadis, siapa yang kasih cinta kepada Rasulullah, dia akan bersama dengan Rasulullah kat akhirat. Rasulullah nanti kat mana? Kan kat syurga. Dia berkait-kait nanti. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita, tolong kita untuk kita sentiasa mengingati Allah Taala dan mengingati baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an masyayikhina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij ummati sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ta'ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Minta maaf pada semua dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.